Assalamualaikum, saya Tengku Asmadi. Kali ini kita akan membicarakan tentang keradangan ataupun inflammation. Okey. Keradangan ini adalah di mana keadaan berlakunya tindak balas tubuh badan kita kepada kecederaan, jangkitan kuman ataupun benda asing. Okey. Iaitu adalah satu tindak balas imuniti tubuh yang akan menyebabkan keadaan bengkak, radang, panas dan sakit di kawasan yang mengalami proses keradangan. Okey. Keradangan ni ada dua saja, akut dan juga kronik. Okey, akut ni biasanya keradangan yang sekejap-sekejap saja. Kronik ni yang kita perlu betul-betul ambil perhatian sebab ini akan menyebabkan berlaku masalah-masalah kesihatan yang lain macam penyakit kardiovaskular, darah tinggi, kolesterol dan juga jantung. Okey. Okey. Kali ini saya nak kongsikan dengan anda 6 tanda-tanda berlakunya chronic inflammation ataupun keradangan kronik. Okey, salah satunya adalah body pain. Anda merasa tubuh badan sakit sengal-sengal berpanjangan bukan hari ni, satu hari, dua hari, tak. Dia proses ni adalah berpanjangan. Itu anda kena ada berhati-hati jika ada berlaku body pain ataupun badan sakit-sakit yang tak berhenti. Sila anda rujuk dengan doktor. Simptom kedua yang menunjukkan anda berlakunya chronic inflammation dalam badan anda adalah keletihan yang berpanjangan. Okey, insomnia atau tak dapat nak tidur berpanjangan. Proses ni adalah berpanjangan, bukan satu hari dua hari tapi berpanjangan. Insomnia kronik, badan rasa sangat-sangat letih, tak bertenaga. Memang itu adalah salah satu tanda simptom anda mengalami chronic inflammation. Okey. Yang ketiga, tandanya adalah anda mengalami depression, anxiety. Itu juga menunjukkan berlakunya keradangan dalam badan anda. Okey. Yang keempat, ini selalu sangat-sangat sangat biasa berlakunya kenaikan berat badan. Itu juga sebenarnya anda kena tengok inflammation sebenarnya. Keradangan itu yang menyebabkan berlakunya kenaikan berat badan. Tapi di sebalik keradangan itu mungkin kita kena tengok dari segi diet kita, pemakanan seharian, kita punya aktiviti. Semua tu kena tengok. Tapi keempat ni, kenaikan berat badan juga memberi peranan kepada berlakunya chronic inflammation dalam badan kita. Yang kelima, berlaku macam gastrik, penyakit GERD yang berkaitan dengan usus, cirit-birit juga. Itu menunjukkan anda mengalami chronic inflammation. Yang keenam adalah infrequent infection. Maksudnya anda mengalami demam, selalu sangat kena sakit-sakit yang ringan tapi berpanjangan, sembuh sakit. Itu pun anda kena tengok juga kepada berlakunya chronic inflammation kepada badan anda. So bagaimana sebenarnya kita nak mengatasi kita punya chronic inflammation ni? Ada sebenarnya cara-cara yang untuk kita mengatasi chronic inflammation ini. Saya akan kongsikan dengan anda dalam episod yang kedua. Jika anda mempunyai simptom-simptom chronic inflammation ataupun keradangan kronik ini, anda perlulah membuat pemeriksaan. Sebab apa? Kita takut, kita risau sebab chronic inflammation kita tidak dijaga, tidak diubah, akan menyumbang kepada penyakit kardiovaskular, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan juga mungkin menyebabkan juga kanser dan juga sakit lutut, arthritis, semua itulah. So buatlah pemeriksaan. Dan biasanya chronic inflammation ni berpunca daripada satu adalah anda pernah mengalami kecederaan yang lama tapi anda tidak betul-betul ambil perhatian, tidak betul-betul merawat sakit atau kecederaan itu dengan cara yang betul. Yang kedua adalah berpunca daripada diet. Okey, ini sangat-sangat besar. Makanan anda yang very low dengan makanan yang anti keradangan, sangat-sangat kurang. Anda makan banyak makanan, anda banyak makan fast food, anda banyak makan makanan instan, anda banyak makan makanan jajan, semua makanan yang tidak mempunyai khasiat dan juga menyebabkan berlaku keradangan. So anda kurang makan minyak zaitun, anda kurang makan sacha inchi oil, yang itu adalah makanan-makanan yang very high anti-inflammation. So sangat-sangat bagus untuk anti keradangan yang patut anda amalkan. So anda kena tengok balik anda punya diet. Okey, itu juga penyebab kepada chronic inflammation dalam badan anda. Okey. Yang ketiga, penyebabnya adalah dari segi mungkin ada yang merokok, ada yang minum alkohol. Itu juga penyebab kepada berlakunya chronic inflammation. Yang keempat adalah stres.
stres ni sangat-sangatlah, saya dah macam episod yang selepas saya bercakap juga, stres ni banyak punca kepada penyakit juga. So kena anda kawal anda perlu stres, anda kena tengok level stres anda. So berhati-hati dengan stres anda. So cubalah kawal sebaik mungkin. Okay? Yang kelima punca adalah tidur yang tidak berkualiti. Anda mungkin tidur lambat, tidak cukup tidur yang secukupnya. Untuk orang dewasa mungkin dari segi 7 ke 9 jam sehari. Kita perlu cukup rehat, cukup tidur yang secukupnya untuk mengelakkan berlakunya chronic inflammation kepada anda. So, semoga apa yang saya kongsikan dengan anda hari ini dapat memberikan manfaat. So, anda boleh check apakah simptom-simptom yang chronic inflammation yang ada dekat badan anda. Semoga anda dapat mencari jalan penyelesaian. Semoga anda dapat membuat perubahan kepada makanan, anda buat perubahan kepada diet seharian dan juga anda punya gaya hidup. Okay? Semoga kita sama-sama dapat membuat perubahan dari segi pemakanan dan juga gaya hidup yang lebih sihat. Assalamualaikum.